Maka basis yang kita nak sampaikan ini, kita ambil kira lah. Sebab ada orang kata dia nak sampaikan dakwah, tapi mesej dia menyeleweng, tersesat, terkeluar daripada Islam yang sebenar. Segi mungkin akidahnya tak betul, iktikadnya tak betul, syariatnya mungkin tak benar, ataupun berkaitan dengan akhlak dan sebagainya, maka konten juga diambil kira. Dan seterusnya, yang keempat, apakah alat apa yang kita nak guna? Simple alat mungkin dari segi lisan, kita guna mulut kita untuk bercakap, untuk menyampaikan, ataupun melalui tulisan kita tulis. Banyak benda-benda yang kita tulis, tapi adakah yang kita tulis itu satu alat yang boleh menyampaikan kepada maklumat kita, ataupun dalam bentuk audio visual hari ini. Audio visual ni media sosial ataupun media elektronik lah. Dan begitulah seterusnya. Jadi pada pagi ni kita masuk seterusnya tariqah ataupun metod dakwah. Cara macam mana kita nak guna, apa cara. Maka hal yang sangat erat kaitnya dengan cara adalah salah satunya, cara ni sangat penting. Kita tahu kek mungkin sedap, tapi cara nak buat kek tu macam mana? Cara inilah diambil kira, kan? Cara, maka kalau kita lihat wasilah ni alat yang diguna pakai, tapi cara tu metod bagaimana kita nak guna. Maknanya metod apa, Jadi sebelum kita lihat membicarakan metod ni, kita nak lihat pengertian metod tu apa, cara tu apa cara. Kalau kita tengok bahasa Latin, methodes ataupun metod tadi tu lah, yang berarti cara. Kalau bahasa Yunani mungkin methodus, iaitu cara ataupun jalan. Macam mana nak pergi menyampaikan tadi tu. Jadi kata metod ni mungkin kita boleh kata suatu cara yang boleh digunakan dengan jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan. Contoh, kita nak ajak masyarakat Bandar Baru Salak Tinggi ni datang ke masjid, nak penuhkan ruang solat subuh macam solat Jumaat tu. Apa cara yang sesuai, metod yang sesuai? Macam-macam cara orang kata. Cara mungkin menggunakan undang-undang. Semua orang duduk Bandar Baru Salak Tinggi ni diberi undang-undang, kata dua, mesti datang solat subuh berjemaah. Contoh, ini pendekatan. Mungkin boleh gunakan peraturan, mungkin boleh menggunakan persuasif, pujuk rayu. Mungkin kita boleh guna macam-macam cara sesuai dengan kesesuaian masyarakat pada ketika itu, kan? Kalau kita tengok pandangan Abdul Qadir Munshi, dia kata metod ni cara untuk menyampaikan sesuatu. Kita nak sampaikan apa, tapi kadang-kadang ada orang gunakan cara tak betul. Maka dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat betul lah, cara tak betul, maka diambil kira juga. Islam mengambil kira juga. Cara mestilah betul, bertepatan, Maka cara yang sistematik dan teratur untuk pelaksanaan sesuatu dengan cara kerja mestilah tepat. Cara dakwah ni, macam mana cara Nabi menyampaikan, bukan hanya satu cara, pelbagai cara, kan? Kita nak pergi KL, cara jalannya, jalan nak pergi KL, banyak jalan. Mungkin ada orang guna jalan udara, jalan darat, jalan macam-macam jalan, tuan. Jadi jangan kita hanya menyampaikan satu cara. Ada orang fokus cara dakwah ni mungkin melalui kebajikan, ada orang melalui intelektual, keilmuan, ada orang melalui kepakaran, ada melalui cara peraturan. Contoh, dia ketua jabatan di tempat kerja dia masukkan 5% solat berjemaah Zuhur dan Asar contoh di tempat kerja. Jadi KPI dia, SKT dia, sasaran kerja tahunan dia masukkan
jaga solat berjemaah Zuhur dan Asar. Sebab kenapa Zuhur Asar? Sebab Zuhur Asar boleh diukur lah, dia boleh datang ke office dia, ke surau dia sebagainya. Jadi dimasukkan dalam undang-undang peraturan, keluar satu surat yang mengatakan 5% daripada aktiviti solat berjemaah tadi diambil kira sebagai KPI ataupun SKT. Contoh ni kita yang buat, orang lain boleh buat tuan-tuan. Siapa berkaitan dengan ketidakhadiran ni masukkan dalam KPI, kehadiran pun masuk dalam KPI contoh. Achieve satu perkara masuk dalam KPI. Jadi kita kenapa why not tak gunakan salah satu peraturan-peraturan tadi. Kita pun kata alah Ustaz, ini kan individu, amalan individu kan. Itu kita kata cara tidak bertentangan, kita masukkan dalam KPI contoh. Kalau kita tengok dalam komunikasi, metod komunikasi ini, dakwah ni lebih dikenali sebagai approach kan, pendekatan. Cara yang dilakukan oleh dai ataupun komunikator untuk mencapai satu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Approach pendekatan. Kita dah suruh anak kita semayang, muru auladakum bisalah bisab'ah, suruh anak kamu semayang umur 7 tahun. Mana satu pendekatan kan? Wadribuhum, pukul dia ketika mana umur 10 tahun kalau enggan semayang. Kita dah ajak, dah latih 3 tahun dah. Tapi dah 3 tahun tu kita latih, kita bagi macam-macam dengan penuh hikmah, kasih sayang. Tiba-tiba dia dah balik, nak masuk 10 tahun tu masih lagi malas semayang. Maka pukul pun tidak boleh memukul dengan mengazab, menghina sebagainya, memukul muka dan sebagainya. Tapi sekadar pukul dengan kasih sayang lah. Maknanya bukanlah menyebabkan dia rosak badan dan sebagainya. Itu dia ambil kira cara tadi. Maka pendekatan dakwah harus tertumpu pada satu pandangan human oriented, pandangan kemanusiaan, dan meletakkan penghargaan pada diri manusia. Hal ini didasarkan kerana Islam sebuah agama yang menyebarkan rasa damai, rasa aman. Sebab itu dipanggil Islam, salam, sejahtera, kan? Namanya sejahtera. Maka penyampaian pun dengan penuh hikmah. Dan hikmah ni kita dah bahas panjang sebelum ini. Bil Quran, Quran itu hikmah. Maka menyampaikan dengan apa yang diberitahu oleh Quran, tuan-tuan. Dan sebagaimana yang tersirat dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, kami telah memuliakan Bani Adam dan kami bawa mereka ke daratan dan di lautan. Kami juga memberikan kepada mereka segala rezeki yang baik-baik, dan kami juga lebihkan kedudukan dari seluruh makhluk lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsiran mimman khalaqna tafdila. Allah Taala kata kita ni satu umat manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka ulama dalam mentafsirkan kemuliaan ini termasuklah diberikan akal fikiran yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Dan dilebihkan manusia tadi, diberikan dengan keimanan yang dapat nikmat iman dan Islam yang kita kata sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya. Iaitu apabila kita beriman, maka kita beramal soleh, maka kerja baik kita diterima. Orang tidak beriman, walaupun pagi ni sumbang cek 5 juta, dia tak beriman, buat endowment, maka Allah Ta'ala tak terima amalan ni di akhirat. Contoh. Maka metod dakwah ni cara ataupun jalan yang dipakai oleh para pendakwah menyampaikan bahan dakwah, konten dakwah, isi dakwah. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah ini, metod ni sangat penting. Suatu pesan walaupun baik, tapi disampaikan metod yang tidak baik. Benda tu baik, tapi cara kita tak baik. Mungkin intonasi tidak baik. Sedangkan mesej Allah Ta'ala kepada Fir'aun, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu jumpa Fir'aun. Fir'aun ni togha ni, melampau batas ni, teruk sangat dah ni.
Faqula lahu, kau kata dengan Firaun ni qaulan layyinan, kata-kata yang lemah lembut, yang baik, yang elok. Macam tu. Firaun yang teruk, yang kita kata lebih hebat, mengatakan dia ana rabbukumul a'la, pun Allah Taala suruh cara yang baik. Itu contoh. Tiba-tiba kita tak puas hati dengan suami kita, tak puas hati dengan adik-adik kita, tak puas hati dengan jiran kita, tak puas hati mungkin dengan staff kita, dengan bos kita maki hamun dia. Tak kena. Padahal sikit sangat mungkin kesalahan dia, taklah dia mengaku Tuhan. Tapi Firaun yang mengaku Tuhan pun Allah Taala suruh cakap elok. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia dia beringat, dia insaf dan juga dia takut. Maknanya kenapa perlu pendekatan terbaik tadi? Mudah-mudahan dia sedarilah. Begitu kan. Maka kalau nak benda baik, cara tak baik, maka tak mungkin manusia akan menolaknya. Manusia mungkin akan terhijab, terkeluar, tak mahu menerima. Maka dalam ilmu komunikasi memerlukan pendekatan cara yang betul, approach yang betul. Level setahun, 2 tahun, 3 tahun anak kita mungkin pendekatan tidak sama dah masuk sekolah rendah. Sekolah menengah pendekatan berbeza. Dah masuk universiti pendekatan berbeza, cara berbeza, approach yang berbeza. Maka begitulah. Usia perkahwinan 5 tahun pertama mungkin berbezalah. Mungkin usia 10 tahun mungkin lain pula. Kematangan dalam rumah tangga. Kematangan dalam rumah tangga. Dan begitulah seterusnya apabila dah usia meningkat 20 tahun perkahwinan, 30 tahun perkahwinan. Sebab ada kajian menunjukkan semakin banyak panjang usia perkahwinan, semakin banyak masalah-masalah. Jadi apa pendekatan sebagai suami untuk merapatkan hubungan kekeluargaan dengan isteri ni? Kadang-kadang dia dah tidak ada chemistry lagi, hubungan romantik tu tak ada contoh kan. Maka apa pendekatan yang dibuat? Kan adakah masa sama macam dulu ataupun dah lain? Maka berlaku perceraian di usia perkahwinan yang telah lama, 30 tahun, 40 tahun, dah pencin tapi nak bercerai contoh. Ini kesan-kesan yang perlu kita pupuk approach yang sesuai untuk membina rumah tangga. Itu bagi contohlah, saya sebut meluas. Maka ketika membahaskan metode dakwah ni, kita boleh rujuk yang ayat selalu kita baca dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan berbantahlah dengan mereka dengan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat ini 3 poin penting hikmah ataupun metod dakwah yang perlu disampaikan. Pertama, ajak kepada jalan Allah, ajak kepada Islam ni dengan hikmah. Kalau kita rujuk para mufassirin mengatakan hikmah ni bil Quran, menggunakan Quran. Kalau Quran ni maksudnya keseluruhan Quran lah, 6236 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Maknanya kita seru manusia dengan apa isi kandungan Quran itu keseluruhan tu hikmah. Walaupun Quran mengatakan dengan bentuk hukuman, hikmah, dalam bentuk didikan, dalam bentuk pujuk rayu, dalam bentuk apa segala macam yang Quran mention, itu hikmah. Itu yang pertama. Ajak manusia kepada jalan Tuhan ini dengan berdakwah itu menggunakan hikmah, menggunakan Quran. Itu para mufassirin, Ibnu Katsir, Zamakhsyari, Qurtubi mengatakan begitu. Wal mau'izatil hasanah, maka bisunnah, dengan hadis Nabi. Guna nasihat yang Nabi bagi tahu. Apa yang Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, Muslim, Kutubut Tis'ah dan sebagainya lah. Jadi kita ambil keseluruhan hadis-hadis Nabi ini, nasihat-nasihat yang baik. Kita mungkin boleh ambil pepatah-pepatah ataupun kata-kata hikmah yang lain, tetapi kata-kata Nabi itulah lebih unggul, lebih solid. Pastikan dia ada dasar tu lah. Mesti ada sahih lah kan kita sebut. Maka ini
nasihat-nasihat yang boleh kita ketengahkan. Kita ceritakan perwatakan Nabi, karakter Nabi, sifat Nabi, apa yang Nabi bergaul dengan sahabat, dalam Imam Tirmizi susun dalam Syama'il Muhammadiyah. Contoh ini semuanya mauizah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Dalam masa yang sama juga mungkin ada yang kita ambil daripada mana-mana yang tidak bertentangan dengan syariat, tak ada masalah. Wajadilhum billati ahsan. Ini metode yang ketiga, kita berdebat, berdialog, berdiskusi, muhasabah dan sebagainya secara yang baik, kan? Maka Allah Taala bagi tahu, kita hanya menyampaikan. Cakaplah macam mana pun, bagi tahu macam mana pun kat orang tu, ajaklah macam mana pun, tapi Allah Taala telah meletakkan perkataan kat belakang tu yang mengatakan Allah Ta'ala tahu siapa yang tersesat, siapa yang memang telah disesatkan bagi dia. Suratan takdir mendahului takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tahu siapa yang berhak mendapat petunjuk. Sebab tu dalam ayat ini kita tak boleh mendabik dada. Saya dah berdakwah 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun contoh kan. Saya dah Islamkan ramai orang, tetapi hidayah milik Allah. Allah Ta'ala telah tentukan siapa yang berhak, yang sesat. Walaupun kita cakap macam mana pun, tapi memang suratan takdir mendahului dia dengan kesesatannya, maka dia tetap berhak sesat. Walaupun kita buat macam mana pun, kita cerita macam mana pun, isteri kita pakai tudung, kalau dia tak nak pakai tudung, kalau dia memang itulah ketentuannya, maka tidak mendapat hidayah taufik, diberikan kekuatan, maka tetap dia tidak pakai. Sebab itu kita meminta, apabila kita sebagai pendakwa meminta kepada Allah agar dibukakan, akan diberikan hidayah, petunjuk pada orang yang kita dakwahi. Bukan kita yang mengubah dia, tapi Allah Ta'ala yang memberi. Maknanya memberi, bagi tahu pada kita. Kau bagi tahulah metik macam mana pun kau buat, hebat macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah, no point. Orang akan klaim, apa tak pandai mentadbir, apalah tak pandai buat ini. Tapi Allah Ta'ala tidak membuka pintu hidayah kepada dia. Maka tak ada siapa yang boleh berikan petunjuk. Kan tak ada orang boleh beri petunjuk pada orang yang Allah Ta'ala telah sesatkan. Sebab itu nak bagi tahu pada kita hanya usaha saja. Buatlah teknik macam mana. Saya dah buat program penuh lah masjid, tapi orang masih tak ada contoh. Maka kita mungkin tidak mencapai, tidak memohon, tidak berdoa, yang mana belum Allah Ta'ala izinkan. Maka kita tak boleh kecewa, tak boleh kita rasa menyesal, kan, begitu. Maka menunjukkan kepada kita perlu kita bergantung harap kepada Allah. Pendakwah ni bergantung harap kepada Allah. Walaupun metod kita dah sampai macam-macam metod lah, sebagaimana Nabi Nuh kan, da'a lailan wa nahara, aku berdakwah malam dan siang. Tetapi yang semakin banyak aku berdakwah, semakin mereka ini memusuhiku, kan. Itu contoh. Sebab hidayah milik Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini, metod dakwah yang kita sebut 3 tadi, hikmah, mau'izatul hasanah, menjalinkan ataupun mujadilhum billati ahsan, semua metod ini adalah cabang dari 3 metod. Dan contohnya dalam kondisi sudah yang kondusif, Nabi Nuh berdakwah secara terang-terang. Setelah sebelumnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, teknik Nabi Nuh sebelumnya senyap. Lepas tu Nabi Nuh pun berdakwah secara terang-terang. Summa da'autuhum jihara, kemudian aku menyuruh mereka kepada iman dengan terang-terang, mengajak supaya terang-terang. Maksudnya Nabi Nuh guna pelbagai metod. Tapi yang beriman dikatakan tak sampai naik kapal dia 83 orang. Lebih kurang macam itulah kita beri gambaran. Nabi berdakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun. Ahli tafsir dan juga sejarah mengatakan yang beriman lebih kurang tak sampai 500 orang. Sikit sangat. Dakwah 300 tahun, tak sampai 500 orang, sikit kan. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah berhijrah, maka Allah Ta'ala buka pintu hati, lebih daripada 100,000 orang. Nak tunjukkan hidayah milik Allah. Kita tak ada apa-apa, nothing. Maka dalam kitab At-Tis'ah, di antara metode dakwah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi seperti berikut. Pertama, Nabi memberi kabar yang menyenangkan mad'u, tidak membuat mad'u peras. Maka pendekatan Nabi ini
memberi berita gembira, cerita benefit, cerita apakah yang dia dapat. Kan kamu buat ini, sebab tu banyak Allah Taala sebut pun dalam Quran, fabasyirhum, berilah berita gembira, berita gembira kepada orang buat, dengan pahalanya, dengan balasan syurganya, dengan nikmatnya, dengan segala macam yang Allah Taala sediakan kepada orang beriman di akhirat nanti. Ini berita gembira. Kita mudahkan. Apabila kita bela-bela, tak berapa pasti kan, nanti orang pun bagi tahu, kau kalau buat ni kau akan dapat ni. Kita terbuka minda sikit, kalau kau buat ni kau akan mudah begini, begitu, begini. Jadi kita dapat berita tu, kita akan positif. Tapi kalau awal-awal lah, kalau kau masuk Islam kau kena potong, kawan tu takut potong apa benda ni kan, dia tak tahu potong apa, tiba-tiba bagi tahu dia lalas, tak nak lah aku kan, takut. Sebab kita dah letak benda mengugut dan sebagainya. Sepatutnya kita bagi tahu, memudahkan, berlapang dada, kita mudah. Apabila orang bagi tahu kita suruh buat satu, tapi dia dengan menceritakan benda yang mudah, benda yang senang, benda yang kita mampu boleh buat, separuh dah daripada masalah kita selesai. Sebab asalnya kita takut-takut. Tapi dia kata benda ni senang je lah, kacang je, mudah je kan, maka kita akan mudah. Sebab tu Nabi kata beri kabar gembira, berita gembira. Nabi memberi harapan kepada orang tadi, dengan orang tadi mudah selesai masalah dia. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Permudahkan, jangan mempersulitkan, sampaikan kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Kita sampaikan. Masalahnya kita jenis tak menyampaikan. Kita ugut. Kita sebagai bos dekat jabatan kita, kerja kita mengugut je. Kalau dah selalu datang lambat ni, berhenti kerja lah. Ugut, berhenti kerja tuan-tuan, suruh berhenti kerja. Ataupun kita memberi ancaman-ancaman. Sebab tu kita kena tengok bentuk kesalahan. Kalau kesalahan dasar, mungkin ada benda-benda yang patut. Tapi kalau kesalahan melibatkan kesalahan mungkin furuk sebagainya, maka lain pula pendekatannya. Itu yang pertama lah, Nabi memberi kabar yang menyenangkan menurut. Yang kedua, Nabi menyampaikan secara bertahap, ada step by step, bukan terus direct, bukan terus menghukum. Nabi SAW berkata kepada Muaz bin Jabal sebelum beliau melepaskannya ke Yaman. Sebelum Muaz pergi ke Yaman, Nabi kata apa? Sesungguhnya engkau ni akan pergi satu negeri yang penduduknya terdiri dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jika engkau sampai ke sana, dakwahilah mereka untuk ikrarkan dua kalimah syahadah. Sampai sana, ajak dia untuk mengucap. Kan, ajak dia mengucap. Jika mereka respon dakwahmu, maka sampaikan mereka bahawa Allah mewajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau dia respon okey, dia menerima, dia syahadah, mengucap, maka Nabi kata kau ajak dia untuk ajar dia solat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mentaati perintahmu, maka sampaikan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan zakat diambil daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Maknanya selepas mayang clear, maka beritahu supaya keluarkan zakat. Kan? Ini step by step Nabi ajar Muaz. Dan jika mereka mentaati perintah ini, maka berhati-hatilah dengan harta berharga mereka, dan berhati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi, dizalimi, kerana mereka lebih terhijab untuk sampai kepada Allah. Jadi kalaulah dia buat benda ini, maka jangan kita mengambil maruah mereka, mengambil harta mereka, menzalimi mereka. Sebab doa orang yang dizalimi makbul. Macam tu. Jadi Nabi bagi tahu pendekatan satu persatu. Bukan terus mayang, bayar zakat. Kita satu-satu. Jadi banyak sebenarnya dalam kehidupan kita buat sesuatu itu by progress, by step by step, satu persatu.
Jadi pun kita pun taklah berat dapat sekedebuk 30 juzuk terus, taklah nampak berat. Tapi satu-satu. Jadi itulah hikmahnya Allah Taala turunkan Quran secara beransur-ansur, sikit supaya sahabat dapat menghadamkan dan dapat mengamalkan. Begitu. Yang ketiga, Nabi menggunakan pendekatan yang baru sebagai maslahat. Benda-benda yang baru yang tidak bertentangan syariat, Nabi guna pendekatan baru ni. Tak kira lah apa pendekatan sarana-sarana yang baru. Anas bin Malik ketika Nabi SAW ingin menulis surat kepada Raja Rom, maka para sahabat pun berkata, Nabi, salah satu pendekatan Nabi kepada ketua-ketua negara, Nabi hantar secara G2G lah, negara by negara, tapi melalui utusan surat. Mana Nabi gunakan surat, hantar surat. Takkan kita maki hamun dalam FB pula, kita tak puas hati dengan sebuah negara, kita maki hamun. Tak, hantar surat lah. Macam Nabi Sulaiman kan, hantar surat kepada Balqis, gunakan burung. Contoh. Maknanya kita sebuah kerajaan, maka gunakan saluran kerajaan lah. Mana pendekatan tadi tu. Maka para sahabat pun kata, sesungguhnya mereka ni, orang-orang Rom ni, tidak akan menerima atau membaca surat kecuali surat tu ada stamp, ada chop. Ini alat je, chop. Disebabkan chop tu, maka dia pun baca surat kita. Disebabkan ada chop tu, maka surat kita diterima. Tapi kalau tak ada chop tu, no point lah hantar surat, orang buang untuk sampah. Oh, ni tak ada chop lah, tak ada standard, tak ada satu penanda aras yang sama dengan kita. Maka Nabi pun mengatakan apa? Maksudnya tidak akan menerima membaca surat kecuali yang ada chop. Maka Nabi SAW pun membuat cincin daripada perak, seolah-olah aku melihat putihnya perak tersebut di tangan Rasulullah, dan ada chop yang tertulis Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi pun buat chop. Benda yang baru yang sebelum ni tak pernah Nabi terfikir pun nak buat chop tu. Tapi bila sahabat dia kata, orang Rom ni kalau terima surat, kalau tak ada chop, dia tak nak terima ya Rasulullah. Kalau macam tu Nabi kata, buat chop. Chop surat tu, maka dapat mesej dakwah disampaikan. Lalu kita pergi nak sampaikan dakwah satu tempat kan, orang kata kau kena ikut saluran, jumpa ketua kampung dulu, jumpa tok empat dulu, jumpa begini, kau kena buat surat dulu kan. Kadang-kadang kita nak pergi sekolah ke pergi apa kan, kita kena buat surat. Orang nak buat research sebagainya, buat kajian, kita kena minta permission dulu, minta kebenaran dulu. Maka kita kena ikut saluran tu. Oh, ni apa surat-surat ni tak penting, itu mesej dakwah. Mana boleh, method kena penting, kena ikut saluran kan. Tak boleh main terjah aja, masuk kampung orang kita pun nak program bersamamu tapi tak melalui saluran, kan tak betul tu. Kita membelakangi adab yang sepatutnya. Maka metod ni yang perlu ada lah. Jadi pendekatan baru mungkin kita boleh gunakan. Metod-metod baru kita boleh pakai. Kalau dulu orang tak ada TikTok, tak ada FB, tak ada saluran media kan, maka why not kita guna, sedangkan mesej itu boleh digunakan. Macam kita guna hari ni kan. Itu salah satu benda-benda yang baru yang tidak bertentangan, kita kena update, kita kena up to date, kena ambil yang latest, terkini. Kalau kita tak ambil yang terkini, kita ke belakang, jauh ke belakang. Satu masa dulu Nokia kan, handphone, dia tak nak berkembang dengan teknologi yang semasa, maka dia ke belakang. Walaupun ada mungkin telekomunikasi yang baru, tapi dia menggunakan pendekatan terkini yang lebih latest, maka dia ke depan. Macam itulah dalam approach dakwah kita, jangan masih pendekatan yang sama. Ini 2024. Pendekatan kita mungkin dah berbeza, cara kita berbeza. Apa yang boleh mendatangkan kebaikan Itu yang ketiga lah, Nabi guna benda-benda yang pendekatan baru yang kita rasakan boleh mampu untuk mengubah. Dan yang keempat, Nabi ataupun metod Nabi ni mengenai jiwa madu. Nabi kenal every person yang berhadapan dengan Nabi. Nabi tahu orang ni sifat dia malas sembahyang, orang ni sifat dia tak nak berjihad, orang ni sifat dia tak buat baik mak bapak. Jadi setiap soalan-soalan tu Nabi jawab berdasarkan keperluan untuk orang tu.
apa yang perlu ubat yang sesuai untuk orang tu. Sebab tu apabila ditanya ayul amalu afdal, apa amalan afdal, Nabi kata contohnya solat awqatiha, solat di awal waktu. Jihad fi sabilillah, berjihad. Nabi kata birrul walidain, buat baik. Orang lain tanya, lain pula jawapan Nabi. Nabi kenal mad'u. Nabi kenal orang itu. Kita tak kenal, tuan. Kita tak kenal dia ni latar belakang ni siapa. Dia ni orang kayangan ke, orang kebanyakan ke, ini ahli perniagaan ke, ini elit ke, ini orang-orang yang ada pengaruh ke dalam masyarakat kita. Di pendekatan-pendekatan tu Nabi pelbagaikan. Kita main sama je. Engkau siapa? Tak kira kau siapa, yang penting kau manusia, aku pun manusia. Dia kira macam tu je. Jadi pendekatan tidak sama. Nabi kenal mad'u Nabi. Sebab tu sebelum kita nak pergi ke kawasan orang asli, kita tahu macam mana budaya orang asli. Kan? Kita nak menyampaikan dakwah pada orang Cina, macam mana budaya orang Cina, apa benda yang tak boleh disebut perkataan, kita nak sampaikan kepada orang India. Ada benda-benda yang dia trigger dengan ucapan kita. Kita kena tahu yang kita tak boleh sebut, kan, kepada mereka ni. Kan? Supaya kita kenal dan kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bukan kita main masuk saja. Kita buat research sikit. Kita buat kajian sikit, apa benda dia orang ni. Dia orang ni suka apa? Apa masalah dia orang? Sebelum kita nak sampaikan dakwah pergi ke satu tempat, maka kita tengok masalah orang ni, kaum ni, kampung ini masalah. Yang itu yang kita settlekan dulu. Daripada Anas, daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW didatangi oleh Abbas bin Abdul Muttalib yang datang bersamanya Abu Sufyan. Dia masuk Islam di Zahran, Mar Zahran. Maka Abbas berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang senang dengan kebanggaan. Abu Sufyan ni masuk Islam lah, tapi bila dengar dia datang, maka dia beritahulah sebenarnya Abu Sufyan ni suka benda-benda yang mendatangkan sesuatu yang dia bangga. Kalau kamu lakukan hal ini untuknya, maka akan ada kesan yang baik. Maka Nabi SAW berkata, baik. Barang siapa yang ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka akan aman. Riwayat Abu Daud. Ini dalam ketika pembukaan kota Mekah. Nabi nak memberi pengiktirafan, nak bagi tahu Nabi masuk kota Mekah ni bukan nak balas dendam, tapi nak membersihkan kota Mekah, nak Fatul Mekah, nama pun Fatul Mekah, pembukaan, nak membebaskan daripada kesyirikan. Maka bila dengar Abu Sufyan ni masuk Islam ni, maka Nabi beritahu, sahabat beritahu, Abu Sufyan suka benda yang dia angkat nama dia lah. Ni kan pemimpin kan. Jadi sahabat kata, Abu Sufyan ni suka kalau dia ni diberikan kemuliaan. Maka Nabi pun memberi, siapa yang duduk dekat Kaabah selamat, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang duduk di rumah masing-masing selamat. Ini salah satu pendekatan yang tak salah pun. Maksudnya jangan kita terlalu rigid dalam perkara-perkara yang untuk kita mengenali baduk kita. Kalau salah satu cara kita kenal, kawan kita ni kedekut, kawan kita ni pemurah, kawan kita. Jadi pendekatan pun tidak sama setiap orang yang kita dakwahi. Itu contoh. Dan yang kelima, tuan-tuan, antara metodnya adalah mengundang kaum kerabat sambil makan minum, berdakwah, berpidato terbuka dan hijrah. Banyaklah pendekatan Nabi, tapi salah satunya ajak makan. Ajak makan juga dakwah. Macam budaya orang Melayu lah, ajak makan. Makan nombor satu lah. Ada apa saja, motivasi ke, program ke, gotong royong ke, ada camp ke, mesti ada makan. Jadi setiap biasanya makan ni kita selitkan sikitlah dengan ucapan. Nabi bawa nak buat dakwah terbuka ni, bagi tahu, kumpulkan ahli keluarga untuk sampaikan mesej dakwah tadi. Nabi berhijrah dan sebagainya, salah satu mesej. Maka ayat di atas bukanlah hanya bicara tentang metod dakwah, tetapi faktor lain dari dakwah, iaitulah tentang subjek, tentang dai, tentang bahan yang disampaikan. Jadi boleh kita sebut metod tadi bukan hanya terbatas kepada
Hanya cara saja, bukan. Cara tu ialah salah satu, tetapi mesti tahu juga mad'u sendiri. Mesti tahu je konten bagaimana, isi apa yang kita nak sampaikan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak. Ini kita dah bahaskan sebelum ni kan. Maknanya perlu keseluruhan tadi. Mana secara tersirat juga terkandung dalam sasaran dakwah itu. Perintah dakwah itu ditujukan kepada Nabi SAW, maka disuruh dipanggil Nabi itu sebagai umat manusia. Cuma tidak terlihat dalam ayat itu yang membicarakan tentang media dakwah, tapi hal itu iaitulah meletakkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maknanya sasaran dakwah itu adalah umat manusia keseluruhan. Kan? Letakkan kita ni, kita nak dakwah keseluruhan 8 bilion, yang beriman 2 bilion, 6 bilion lagi tidak beriman. Dalam negara kita ni kurang 34 juta yang beriman dikatakan 17 juta ataupun 60% lah kita kata. Jadi baki lagi 40% tidak beriman. Jadi itu sasaran dakwah kita. Jangan kita sempitkan otak kita dengan benda-benda yang kecil, benda-benda yang furuk, benda-benda yang besar yang perlu kita selesaikan. Benda furuk ni Allah Ta'ala pun dah memaafkan. Allah Ta'ala pun menerima. Mazhab ni, mazhab B, mazhab C, Allah Ta'ala pun terima. Mazhab A kata semayang mesti begini, cara dia. Maka Allah Ta'ala pun terima. Tak salah pula mazhab B buat mungkin lain sikit. Dari segi sebab itu telah pun diistimbatkan, telah pun dikeluarkan hukumnya. Allah Ta'ala pun memaafkan benda-benda yang buruk. Yang benda besar yang tak boleh diterima apa dia? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak menerima doa tidak mengampunkan dosa syirik dan memaafkan yang lain. Jadi kenapa kita terlalu rigid dalam persoalan-persoalan furuk yang telah pun ulama berselisih padanya? Kita berfikir pada pola yang lebih besar, nak tarik orang kafir supaya mereka ni mengenal Islam, yang sebagaimana yang kita sebut tadi. Allah Ta'ala dah tahu dah siapa sesat, Allah Ta'ala tahu dah siapa yang mendapat hidayah. Tapi itu kan bukan urusan kita menyampaikan. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan, kerja kau menyampaikan je. Yang kau sebut sibuk, orang nanti kata apa, orang tak terima kau, itu bukan urusan yang perlu kita buat. Macam mana cara terbaik, macam mana metod terbaik, macam mana approach yang perlu kita lakukan, yang kita nak terus sampaikan pada anak kita, pada keluarga kita, pada jiran kita. Itu yang perlu dilihat, tuan-tuan. Maka berkaitan dengan masalah yang tersebut, seperti banyak dijelaskan oleh ahli tafsir, temuan ahli tafsir yang terkini, bahawa Quran bukanlah satu buku ilmiah atau buku petunjuk pelaksana satu perintah atau tugas, tetapi Quran adalah suatu ajaran, petunjuk yang bersifat umum dan global, sehingga yang ada dalam Quran sangat adalah semangat, moral, roh agama. Maka dari itu tugas mujaddid ataupun yang mengistimbatkan hukum itu mengeluarkan isi hukumnya, pelajaran yang ada dalam Quran. Mesti dikeluarkan apa di sebalik tadi tu. Maka dalam ayat 125 itu berkaitan dengan metod dakwah, 3 metod yang kita sebut: hikmah, mau'izatul hasanah, wajadilhum billati ahsan. Jadi 3 metod ini perlu dicerakingkan, dibahaskan dan dilihatlah. Banyak dalam Quran kan. Saya rasa terlalu panjang. Kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Yang mana perbahasan ketiga ini menghasilkan beberapa pendekatan-pendekatan yang perlu kita perhalusi supaya kita nampak tugas kita bukan kita meletakkan usaha kita. Usaha kita Allah Ta'ala yang memberi kita dapat berusaha. Berapa ramai orang nak usaha tapi tidak diizinkan, tak dapat usaha. Maka menunjukkan kita mesti bergantung harap kepada Allah. Dalam kita berdakwah ni bergantung harap pada Allah. Sejauh mana kita buat solat hajat, sejauh mana kita berdoa, sejauh mana kita memohon kepada Allah, Allah Ta'ala buka hidayah. Macam Nabi kan minta doa hidayah, minta hidayah 2 Umar, salah satu Umar lah yang dapat hidayah, Umar Al-Khattab. Itu bagi contoh lah. Mana kepada kita, sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah dalam kita menyampaikan dakwah. Walaupun kita kata metod tadi pelbagai, tetapi kita sendiri sebagai pendakwah kan, sejauh mana kita meletakkan sesuatu itu kepada Allah dengan sepenuh jiwa kita. Kita tak ada apa-apa, nothing.
Jadi tuan-tuan mungkin itulah sebagai mukadimah berkaitan dengan metod ini, nak menunjukkan kepada kita perlunya kita bergantung harap pada Allah. Rizaknya, hasilnya adalah Allah, kita hanya dapat berusaha. Selebihnya Allah Ta'ala beri kepada kita. Wallahu alam, yang baik itu daripada Allah, ilmu kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liman rabbana sigara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'allimin wal mu'allimat. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.